Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk ketokohan Al-Zubair bin Al-Awwam. Biodata ringkas Zubair bin Al-Awwam. Nama penuh beliau Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Beliau dilahirkan pada tahun 594 Masihi di Makkahul Mukarramah dan dibesarkan oleh ibunya iaitu Sofia. Gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau ialah Abu Abdillah, dan beliau juga digelar sebagai Hawari Rasulullah yang bermaksud teman setia Rasulullah. Antara hubungan Zubair bin Al-Awwam dengan Rasulullah ialah yang pertama, beliau merupakan saudara ipar Rasulullah, di mana isterinya Asma merupakan saudara kandung kepada isteri Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, beliau juga merupakan sepupu Rasulullah, di mana nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah di Qusay. Beliau wafat pada tahun 36 Hijrah di usia 50-an kerana beliau ditikam ketika solat. Selain itu, beliau juga mempunyai 3 orang anak, iaitu Abdullah bin Zubair, Urwa bin Zubair, dan Ursa bin Zubair. Keistimewaan dan sifat Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Beliau juga tergolong kelompok pertama yang masuk Islam ketika berusia 15 tahun. Beliau juga merupakan salah seorang dari 6 sahabat yang ditunjuk Umar bagi memilih penggantinya jika Umar wafat. Zubair bin Awwam seorang yang santun dan berakhlak mulia. Zubair bin Awwam sangat bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah membuatkan beliau menjadi orang yang dermawan, rela menyumbangkan nyawanya untuk agama Islam. Beliau adalah orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya. Beliau juga menjadi pembela Nabi. Segala perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Kisah hidup Zubair. Sejak kecil lagi, Zubair telah dididik dengan tegas oleh ibunya yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib agar beliau menjadi seorang yang berani dan tidak mudah lemah apabila berhadapan dengan musuh. Kemudian, Zubair telah menyatakan keislaman beliau di hadapan baginda dengan ditemani oleh Abu Bakar. Usia beliau ketika memeluk agama Islam adalah pada umur 16 tahun. Namun begitu, beliau telah diseksa oleh bapa saudaranya yang bernama Naufal bin Khalid untuk meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kekufuran. Zubair juga telah berhijrah ke Habasyah bersama dengan kaum muslimin yang lain setelah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Akhir sekali, Zubair merupakan antara sahabat Nabi yang sering mengikuti baginda dalam peperangan seperti perang Uhud dan juga perang Badar untuk mempertahankan agama dan negara daripada musuh. Ketokohan Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam mempunyai semangat kepahlawanan yang tinggi. Beliau juga merupakan seorang prajurit dakwah yang berani menyandang senjata untuk orang yang hendak menggugurkan dakwah Islam. Beliau juga syahid dengan meninggalkan banyak harta demi Islam. Selain seorang tokoh pahlawan, Zubair adalah seorang peniaga. Beliau syahid dengan meninggalkan banyak harta. Setelah dibahagikan kepada 3 bahagian, hartanya berbaki 1.200.000 dinar yang dibahagikan kepada waris-warisnya. Beliau juga hebat dalam menunggang kuda. Perjuangan dan pengorbanan beliau berjihad fi sabilillah mempertahankan Islam tercinta begitu hebat dan sangat mencabar. Kecintaan yang tinggi kepada syahid sehingga beliau menamakan anak-anaknya dengan nama para syuhada. Az-Zubair pernah berkata, "Aku mendengar bahawa Talhah bin Ubaidillah memberikan nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Dia tahu tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Adapun aku menamakan nama anak-anak aku dengan nama para syuhada. Moga-moga mereka boleh mengikuti menjadi syahid."
Antara sumbangan yang telah diberikan oleh Zubair bin Al-Awwam adalah beliau seorang panglima yang berani. Hal ini dapat dilihat dalam Perang Badar. Dalam peperangan itu, pasukan Quraisy menempatkan pendekarnya di barisan paling hadapan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Sa'id bin Ash. Beliau dikenali sebagai seorang yang paling berani, paling pandai dalam menunggang kuda dan paling kejam terhadap lawannya. Walaupun seluruh tubuh Ubaidah berbalut baju zirah besi sehingga sulit ditembusi senjata, Zubair sedia terjun ke medan tempur dan terjadilah perang tanding yang hebat antara beliau dan Ubaidah. Dalam 2 kali putaran sahaja, Zubair berjaya mengarahkan lembingnya ke mata Ubaidah dan berhasil menusuk kedua mata itu sampai ke belakang kepalanya. Selain itu juga, beliau mengikuti semua perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW sehingga tidak ada satu pun peperangan yang tidak diikuti oleh beliau. Di samping itu, beliau sanggup menggadaikan harta demi Islam. Zubair selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk berperang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Zubair membahagikan wang setiap malam dan ia pulang ke rumah tanpa membawa 1 sen wang pun. Akhir sekali, cintanya pada Rasulullah SAW dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari pelbagai ancaman. Hal ini dapat dijelaskan setelah lama di Habsyah, beliau berangkat pulang ke Mekah. Sampai di pintu masuk Mekah, beliau terdengar Nabi Muhammad telah ditangkap. Mendengarkan hal itu, beliau terus menghunuskan pedang dan meluru masuk ke tempat Nabi Muhammad. Sesiapa yang cuba menghalang, beliau pasti akan terus dilibas dengan pedangnya. Sampai di tempat Rasulullah, rupa-rupanya khabar itu palsu. Namun, Rasulullah SAW tetap menghargai semangatnya. Baginda mendoakan kebaikan kepada Zubair dan juga kepada pedangnya. Sekian dari kami kumpulan 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.